رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه والحمد لله رب العالمين. Kita berhenti ke harakatil jirmiyah au sukunihi. Situ okay. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Contoh jaiz dia sebut imma daruratan ka harakatil jirmi au sukunihi. Contoh bagi jaiz daruri atau sama ada daruri atau nazari. Contoh daruri perkara harus yang mudah difaham, yang senang, tak perlu fikir ialah seperti gerak jirim atau diamnya jirim. Wa imma nazaran. Jaiz juga sama ada dia tu jaiz nazaran. Jaiz yang nazari yang kita harus tapi perlu kepada pemerhatian dan penelitian. Perlu kepada nazar. Kata'dzibil muti'i. Seperti mengazabkan orang yang buat ta'at. Wa ithabatil 'asi. Membalas baik orang yang buat maksiat. Wa ma'na tasawwuri al-idraku. Dan bermula makna tasawwur itu ialah idrak. Okay, kita baca kalam muhasyi Syekh Asy-Syarqawi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi asrarihi fid darain amin. Qauluhu kal harakatil jirmi aw sukuni. Jaiz daruri itu seperti gerak jirim atau diamnya. Yakni menghendaki oleh musannif ialah ahadahuma bi'ainihi. Salah satu daripada dua itu dengan tertentu. Yakni tertentu gerak atau tertentu diam. Tertentu gerak atau tertentu diam itu harus. Jirim, gerak bagi jirim tu. Gerak bagi jirim tu harus. Diam bagi jirim tu harus. Itu yang harus. Adapun ahaduhuma la bi'ainihi. Adapun kalau salah satu daripada gerak dan diam bukan secara tertentu. Makna secara mana-manalah. Gerak atau diam. Bukan gerak saja atau diam saja. Maka fahuwa wajib. Itu wajib. Wajib bagi jirim salah satu. Maka salah satu, mengambil salah satu itu wajib. Tertentu dengan salah satu itu hukumnya harus. Fahamlah ke tak? Boleh? Tak faham tanya. Kadang benda mudah tapi bila ngajar, takut ngajar korang kan salah terang. Salah terang. Okey. Kata'dzibil muti', seperti mengazabkan orang yang membuat taat. Apa al-muti' ay allazi lam ya'sillaha ta'ala qattu. Yang tidak pernah memaksiat akan Tuhan, tidak pernah derhaka akan Allah Ta'ala langsung. Tak pernah derhaka langsung. Itu muti'. Jadi orang yang katakanlah, andaikanlah tak pernah maksiat Tuhan langsung. Tarfata ainin. Mari pula. Walaupun sekelip mata sekalipun. Walau ma'suman. Walaupun maksum sekalipun. Kanabiyin wa malakin. Seperti Nabi dan malaikat. Maknanya harus Allah mengazabkan orang yang buat taat. Orang tu walaupun tak pernah buat menderhakai Tuhan langsung. Walaupun sekelip mata pun tidak. Walaupun maksum sekalipun harus. Fa inna dzalika ta'dziba jaizun nazariyun. Mengazab itu harus pada akal, harus yang nazari. Kenapa? Ini ilah bagi kenapa dia harus nazari. Tak harus daruri.
litawaqqufihi, kerana terhentinya, ala dalilin, terhentinya haruh tersebut, menghukum dengan haruh itu atas dalil. Kita dah erti secara mudah. Nak faham bahawa Tuhan mengazabkan orang yang buat taat tu, kena fikir tu. Nak jatuh ke hukum haruh tu. Apa dia? Dalil. Wa huwa anna Allah Ta'ala malikun lil abdi. Iaitu Tuhan itu, ini dalil dia. Allah itu milik dia. Dia pemilik bagi hamba. Wal maliku yaf'alu fi mulkihi ma syaa. Dan pemilik itu yaf'alu fi mulkihi atau milkihi, boleh baca milkihi, miliknya, mulkihi kerajaannya, rentahannya. Dia boleh buat pada pemilikannya ma syaa, apa yang dia nak. Dah barang kita, milik kita, ikut kita lah. Jadi Tuhan tu pemilik kepada hamba. Jadi ikut dia lah buat pada hamba pun. Jadi kerana itu hukumnya harus lah. Kerana hamba itu buat mengazabkan atau memberi pahala itu dalam rentahan dan pemilikan dia. Okey. Habis. Wal kalamu, bermula kalam perbincangan ini fi mujarradi al-jawazil aqli, iaitu semata-mata pada keharusan akal, lal wuku'i, bukan harus dengan maksud berlaku. Jadi kita kata harus ni harus semata-mata harus pada akal, bukan maksudnya wuku'i, berlaku sungguh. Adakah berlaku sungguh gitu? Tak. Adakah Allah Ta'ala akan mengazabkan orang yang buat taat? Tidak. Fala yunafi, maka tidak menafikan anna dhalika mumtani'un syar'an, bahawa demikian itu, mana? Ta'zibul muti' itu terhalang. Mustahil pada syarak. Terhalang pada syarak. Tak akan berlaku lah Tuhan nak mengazabkan orang buat taat ke dia. Buat taat-taat yang sungguh ni Tuhan nak azab. Tak berlaku pada syarak. Wa illa, jika tidak, jika berlaku juga, lazimal khulfu, maka nescaya menyalahi Tuhan fi khabarihi, pada pemberitahuan dia. Tuhan khabar, Tuhan akan membalas baik. Tiba-tiba Tuhan azabkan orang yang buat taat. Jadi menyalahi janji, menyalahi perkhabaran, maka mustahil atas Tuhan. Li'annahu warada fil Qur'ani was sunnati, kerana telah datang dalam Quran dan sunnah ma yadullu 'alal qat'i, apa yang menunjukkan di atas putusnya, pastinya, bi'adami wuku'ihi, dengan tidak akan berlaku Tuhan akan mengazabkan orang yang buat taat, bi muqtada wa'dihi, dengan yang dituntut oleh bi muqtada, dipahami daripada ataupun di apa yang dituntut atau dipahami daripada janji Allah Ta'ala yang maha pemurah. Muqtada wa'dillah, muqtada janji Tuhan memberi faham kepada kita bahawa Tuhan akan beri pahala orang yang buat taat. Maka tak akan berlakulah perkara yang menyalahi apa yang Tuhan janji. Mudahnya. Wa ithabatil 'asi, dan memberi balasan, memberi pahala orang buat maksiat. Memberi nikmat orang yang buat maksiat. Ithabatil 'asi. Ai walau kana kafiran, walaupun orang buat maksiat tu kafir. Tuhan boleh tak? Harus tak Tuhan memberi nikmat, memberi syurga kepada orang kafir? Harus pada akal. 5 marra, kerana barang yang telah lalu, min annal kalama fi mujarradil jawazil aqli, kerana perbincangan ni pada keharusan akal semata-mata. Fal-'asi al-mu'minu, maka orang yang buat maksiat, yang mukmin, ithabatuhu jaizatun aqlan, Tuhan membalas dia, Tuhan beri nikmat ke dia itu harus pada akal. Wa syar'an, dan harus pada syarak. Pada akal pun harus, pada syarak pun boleh. Orang mukmin yang buat maksiat, Tuhan masukkan di syurga, boleh tak? Boleh, pada syarak pun boleh. Tak? Wal kafiru ithabatuhu jaizatun aqlan mumtani'atun syar'an. Adapun orang kafir, Allah Ta'ala membalas kebaikan kepadanya, membalas nikmat kepadanya, itu harus pada akal tapi terhalang pada syarak.
Mustahil pada syarak. Tu pada syarak tak berlaku lah. Nampak tak? Sebab tak ada dia kehilangan syarat untuk dapat nikmat tu, dapat rahim Tuhan tu tak ada. Kufur dia tu. Walihadza qalu, dari kerana itu berkata para ulama, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi bi ijma'il muslimin. Bahawa Allah Ta'ala tidak akan mengampun orang yang syirik dengannya. La yaghfiru an yushraka bihi, tidak la yaghfiru, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tidak mengampunkan bahawa dia disyirikkan. Dengan ijma' umat Islam min ahli sunnati wal mu'tazilah. Antara ahli sunnah mu'tazilah sepakat kalau syirik memang Tuhan tak ampun. Nampak tak? Kalau dia mati dengan syirik, Tuhan tak ampun dia. Bi ijma'il muslimin min ahli sunnah wal mu'tazilah. Itu sepakat. Thumma ikhtalafu. Kemudian mereka khilaf. Faqala ahli sunnati, kata ahli sunnah, innahu yajuzu aqlan, haruh pada akal. Boleh tak Allah Ta'ala nak mengampunkan, nak memberi syurga kepada orang kafir? Haruh pada akal. Akal pada akal haruh, sebab itu semua makhluk Tuhan, ikut Tuhan lah. Tuhan nak tasarruf macam mana? Wa innama ulima adamuhu, tapi diketahui ketiadaannya, tapi berlaku tak? Tak. Daripada mana tahu tak berlaku tu? Diketahui ketiadaannya bidalil sam'i, dengan dalil sama'. Sam'i, daripada sama' Tuhan. Tuhan kata innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Itu yang kita memutuskan bahawa memang takkan Tuhan ampun orang yang kufur. Itu pegangan ahli sunnah. Qala Syekhul Islam Zakaria, berkata Syekh Zakaria Ansari, wa hadha huwa sahihu, inilah pandangan yang sahih, alladhi yajibu i'tiqaduhu, yang wajib kita i'tiqadnya. Wa qalatil mu'tazilatu, kata mu'tazilah, yamtani'u aqlan, itu bukan sekadar mumtani' syar'an, mumtani' aqlan juga. Mana? Allah Ta'ala ampun orang kafir, Allah Ta'ala beri nikmat pada orang kafir itu bukan sekadar mumtani' syar'an, tetapi mumtani' aqlan, kata Mu'tazilah. Pada akal pun tak boleh terima bahawa Tuhan nak mengampunkan dan nak memberi nikmat, beri syurga kepada orang kafir. Kenapa? Li'anna qadiyatal hikmah, kerana yang menuntut hikmat Tuhan tu menuntut oleh hikmat Tuhan at-tafriqata. Bukan. Inna qadiyata al-hikmati at-tafriqatu. Khabar inna. Lianna qadiyata al-hikmati, kerana faham daripada hikmat itu, at-tafriqatu, ialah mesti membezakan bainal musii, antara orang yang buat jahat, wal muhsin, dan orang buat baik. Dari segi hikmat, logik, munasabahnya, tentu ada beza orang buat baik dengan orang buat jahat. Jadi qadiyatul hikmati, hikmat itu menuntut bahawa terbeza di antara orang buat baik dan orang buat jahat. Itu kata Mu'tazilah. Wa huwa mabniyun, dan ini dibina ala aslihimil fasid, di atas asal makna kaedah mereka yang fasid. Di sisi Mu'tazilah, di sisi mereka ada kaedah tahsin wa taqbih al-aqliyain. Mabniyun ala aslihim al-fasidi min at-tahsini wa at-taqbih al-aqliyaini. Di Mu'tazilah pegang bahawa tahsin, membilang elok, takbih, membilang buruk, baik dan keji itu benda yang dihukum oleh akal. Jadi kebaikan dan kekejian itu benda yang memang akal dapat idrak walau tak ada syarat. Itu akidah, itu kaedah yang dipegang oleh Mu'tazilah. Di sisi kita tak, tahsin takbih ni syar'iyyani. Elok atau buruk itu yang menentu dan menghukumkannya syarak. Akal tak ada. Akal bukan yang memutuskan, cuma akal yang kashifu an hikmah. Ini kalau dengar molek ni, puak-puak Wahabi ni, dia nak pergi kat arah Mu'tazilah. Bab ni dia nak pergi kat Mu'tazilah. Terutama pada masalah ilah ma'lul. Dia tak faham.
ialah hak disebut oleh ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah tu benda hak dinafikan perbuatan Tuhan, ahkamullah wa af'aluhu ghairu mu'allalah. Nampak? Tidak faham perbahasan yang dibincangkan. Dia campur masalah hikmat dalam masalah fiqh atau masalah usul dengan hak ni. Fiqh lah lebih kurang. Usul fiqh pun dia terlahir daripada perbincangan usul sinilah, usuluddin ni kok. Okey. Jadi di sisi ahli sunnah Asy'ariyah bahawa baik buruk itu syar'iyan, syarak yang menentu. Dan akal dia tugas dia nak faham dan inkishaf aje. Nampak? Ataupun mencari dalil je, itu je. Dia bukan yang menentukan. Adapun Mu'tazilah akal yang menentukan satu baik ataupun buruk. Wal muradu. Okey, sekarang ni dia kata contoh ithabatil asi. Wal muradu bi ithabatil asi. Yang dimaksudkan memberi balasan baik kepada orang buat maksiat itu apa? Tan'imuhu, memberi nikmat. Lal jazaa'ul waqi', bukan balasan yang berlaku fi muqabalati syai'in, pada membalas sesuatu. Faham tak sini? Kalimah ithabah tu daripada thawab. Thawab tu balasan. Balas ni ada benda beri, ada benda dapat. Tu maksud balas. Jadi isabatul asi, adakah maksud di sini ialah perbuatan jahat itu dibalas baik gitu? Tak. Maksud di sini bukan hak khusus hak tu. Maksud isabah dengan makna tan'im. Tuhan beri nikmat. Sama ada berlaku atas nikmat itu balasan kepada maksiat atau tidak, tak dikira. Hak nak di sini isabah dengan makna tan'im. Nampak? Kerana lafaz isabah tu pada bahasanya dia itu al-jaza' al-waqi'u fi muqabalati syai'. Balasan yang berlaku pada membalas sesuatu. Adakah maksud pada bahasa yang dikendaki di sini ialah maksud tersebut pada bahasa? Tak. Maksudnya tan'imuhu, beri nikmat secara umum. Okey, habis. Qauluhu wa ma'na tasawwuri al-idraku. Makna tasawwur ialah idrak. Ma la yatasawwaru tu kan? Tak boleh tasawwur. Okay. Jadi maknanya idrak. Hadza tafsirun bil a'am. Ini penafsiran dengan benda yang lebih umum. Tasawwur ditafsirkan dengan idrak. Tasawwur dalam apa nama ni mati, dia ada tasawwur. Idraku mufradin tasawwurun. Tak. Itu idrak nisbah dipanggil tasdiq. Okey. Jadi di sini hak dimaksudkan dikata tasawwur tu idrak. Jadi dia telah mentafsirkan tasawwur dengan yang lebih umum. Iaitu idrak secara umum. Kenapa? Li syumulil idraki at-tasawwura wa tasdiqa. Kerana merangkumi idrak itu tasawwur dan tasdiq. Bila kata idrak umum. Sama ada idrak mufrad dinamakan tasawwur, idrak nisbah dipanggil tasdiq. Jadi itu tafsir bil a'am dipanggil. Fakanal aula, maka adalah lebih aula, lebih layaknya ayyakula, bahawa berkata musannif wa ma'na tasawwuri fil maqami, makna tasawwur pada tempat ini, pada perbicaraan ini at-tasdiqu. Tasdiqlah sini sebab dia perbincangan ini hukum. Jadi kita nak hukum harus, wajib atau tu ialah pada nisbah. Apa tak? Bukan pada idrak mufrad secara satu-satu tu. Maudhu' satu, mahmud satu, tak. Jadi sebab tu dia kata lebih aulanya bahawa tasawur itu ditakdirkan, ditafsirkan pada perbincangan ni dengan tasdiq. Okay, habis. Wa qawluhu wa innama bada'a ila akhirih. Ni baca luar balik. Wa makna tasawuri al-idraku ay ma la yudraku. Ma la yudraku fil aqli wujuduhu, ma la yudraku fil aqli adamuhu. Tak. Okey, habis. Wa innama bada'a, hanya senya mula oleh musannif bi taqsimil hukmil aqli, dengan membahagikan hukum akal awalan
pada permulaan. Musannif mula, Imam Sanusi mula-mula terang kata tentang hukum akal, pembahagian hukum akal. Kenapa dia mula dengan pembahagian hukum akal? Li'annal mukallafa matlubun bima'rifati ma yajibu fi haqqillah. Kerana mukallaf itu dituntut mengetahui apa yang wajib pada hak Tuhan. Fi haqqillah ta'ala. Wa ma yajuzu, apa yang harus. Wa ma yastahilu. Jadi mukallaf dia kena tahu apa yang wajib pada Tuhan, apa yang mustahil pada Tuhan, apa yang harus atas Tuhan. Maka wala yahkumu ala syai'in, tak bolehlah mukallaf itu menghukum atas sesuatu bi annahu wajibun, dengan nak mengatakan bahawa dia tu wajib au jaizun au mustahilun ataupun mustahil, hatta ya'rifa, sehingga dia tahu haqiqata dzalik, hakikat perkara tersebut, hakikat wajib apa, hakikat jaiz apa, hakikat mustahil apa. Maka dari kerana itu musannif memulakan sebelum masuk dalam akidah tentang pembahagian hukum akal yang 3. Sebab apa? Sebab hukum akal ni akan diguna untuk menghukum sifat Tuhan hak wajib, sifat Tuhan hak mustahil, sifat Tuhan hak harus. Tak? Jadi apa nama ni? Sebab itu dimulakan dengan hukum akal. Okay, masuk balik pada hasyiah. Wa innama bada'ah, nyesanya memula oleh musannif ila akhiri. Qauluhu wa innama bada'ah tu, itu jawabun amma yuqalu. Jawab dari apa yang dikata. Ini jawab bagi soal muqaddar. Okay. Jawab daripada barang dikata. Kata dia apa? Innal maqsuda, bahawa maksud, tujuan, matlamat min hadza ta'lifi, dari penulisan ini. Maksud tu penulisan ini apa? Ma'rifatu ma yajibu lahu ta'ala, mengetahui apa yang wajib, wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Wal musannifu tarakal al-bada'ata bihadzal maksud, tapi musannif meninggalkan memulakan dengan maksud ini. Maksud tujuan kitab ini nak bicara apa yang wajib, apa mustahil, apa harus pada Tuhan. Tapi musannif dia tinggal, dia tak mulakan dengan perbicaraan tu. Tarakal bada'ata bihadzal maksud wa btada'a, tapi dia mula wa btada'a bi ghairihi, mula cakap tentang benda lain. Apa dia? Cakap wa huwa taqsimu al-hukmil aqli, iaitu membahagikan hukum akal, wa ta'rifu kulli qismin, dan mendatangkan takrif bagi setiap bahagian. Ma'a annahu ghairu maksudin, walhal itu bukan maksud kitab akidah. Jadi itu persoalan tu, kenapa buat gitu? Tu maka dijawab wa innama bada'a tu lah. Jadi jumlah itu jawab dari soal yang muqaddar. Wahasilul jawabi, jadi tak dijawab dah lah, cuma Syekh Syarqawi khulasahkan jawapan. Khulasahkan jawapan dengan ta'bir lain. Wahasilul jawabi, dan hasil jawapan, khulasah bagi jawapan tadi dalam kalam syarih itu. Annahu, bahawa sesungguhnya sya'an. Lamma tawaqqafa, tatkala terhentilah. Al-maqsudu, terhentilah maksud matlamat penulisan kitab ini, ala ma'rifati hadhil aqsam, terhenti nak kena tahu akidah itu, kena tahu aksam ini, pembahagian ini. Kerana sebab itu bila begitu, jawab lama, nasabah, maka munasabahlah al-bada'ata, munasabahlah ia dengan memulakan al-bada'ata bitaqsim, dengan pembahagian. Maka munasabah akan memulakan dengan pembahagian. Nampak tak? Mana? Nampak tak? Salah je kan? Okay. Lama tawaqqafa al-maqsudu ala ma'rifati hadhil aqsam, nasabal bada'ah bitaqsimi, maka munasabahlah memulakan dengan pembahagian ini.
Nasabah bada'atu. Oh. Ada bagi tak? Nasabah. Munasabah. Ya, nasabah. Bada'atu. Ini rasa. Ada tak bagi? Tak ada. Nasabah. Munasabah. Oleh bada'ah. Oleh munasabah. Oleh bermula dengan taksim. Kalau lazim, kalau dia muta'addi, munasabah ia akan memulakan dengan membahagikan. Wa ta'rif nasabah nasabah tawaqqafa lama al-maqsud tawaqqafa al-maqsud ala ma'rifatin nasabah al-bada'ata bada'ata munasabah ia akan memulakan. Jadi kalau dia lazim bada'ata wa ta'rifah munasabah akan memulakan dengan pembahagian ini wa ta'rifa kulli qismin dan memberi ta'rif mendatangkan ta'rif bagi setiap bahagian setiap kisim. Nampak? Jadi dia kata maksud tujuan daripada akidah itu ialah maksud tu nak tahu wajib mustahil haruh, tapi tawakuf, terhenti, berhajatnya untuk nak tahu tu kena tahu pembahagian. Maka kerana itu munasabah akan bahawa dimulakan dengan pembahagian dan ta'rif setiap bahagian. Itu jawapan dia tu. Itu illah dia tu. Ini illah kepada illah pula. Dia terang pula. Kenapa munasabah tu? Dia kata munasabah tu kan. Kat mana munasabah tu? Kat mana terletak tawakuf? Munasabah kena tawakuf, terhenti. Maksud tu atas mengetahui. Kat mana terhenti tu? Wa innama tawaqqafal maqsudu ala ma'rifatiha. Hanya terhenti maksud penulisan akidah itu ala ma'rifatiha atas mengetahui pembahagian hukum akal yang 3. Kenapa? Li'anna sahiba ilmil kalam. Kerana orang tuang mempunyai ilmu kalam. Makna orang yang membicarakan tentang ilmu kalam tu maksud sahiba ilmil kalam. Orang yang membicarakan tentang ilmu kalam ni, li'anna sahiba ilmil kalam taratan yuthbituha, kadang-kadang dia mensabitkan, wa taratan yanfiha, kadang-kadang dia menafikan. Tidakkah perbicaraan orang nak cakap ilmu kalam ni sama ada nak isbat atau nak nafi? Nampak tak? Jadi itu yang berlaku dalam perbicaraan ilmu kalam, mengisbat atau menafi. Ka qaulihi yajibu lahu ta'ala 20 sifatan, wajib bagi Tuhan 20 sifat. Wa yastahilu alaihi didduha, mustahil atas Tuhan tu lawangnya. Wa yajuzu fi haqqihi fi'lu kulli mumkinin, harus pada hak Tuhan membuat setiap mungkin. Au tarkuhu, atau harus juga meninggalnya. Itu isbat. Wala yajibu alaihi, dan tidak wajib atas Tuhan fi'lu salahi wal aslah, tak wajib Tuhan buat yang salah dan aslah, yang baik dan lagi baik, sebagaimana kata Mu'tazilah. Itu nafi pula, nafi salah wal aslah. Wala yastahilu alaihi iqabul muti', dan tidak mustahil atas Tuhan menyeksa orang buat taat. Itu nafi juga tu. Wala yajuzu an yaqa'a fi mulkihi ma la yurid, dan tidak harus berlaku dalam milik Tuhan, dalam kerajaan Tuhan, ma la yurid, apa yang Tuhan tidak nak. Jadi perbicaraan ilmu kalam, sahibat ilmu kalam tak lagi daripada isbat dan nafi. Faman lam ya'rif, maka barang siapa yang tidak tahu haqaiqaha, hakikat kepada perkara, hakikat kepada wajib mustahil haruh ni, lam ya'rif ma athbatahu, nescaya dia tak akan tahu benda hak dia nak sabitkan. Tak, orang kata wajib mustahil, dia mensabitkan wajib, mensabitkan mustahil, mensabitkan haruh tu. Kalau tak tahu apa hakikat wajib, apa hakikat mustahil, apa hakikat haruh,
lam ya'rif ma athbatahu huna, tidak akan tahu apa yang nak disebabkan di sini. Wa ma nafahu, dan apa yang nak dinafikan. Benda hak nafi sebab tu tak tahu. Jadi boleh ke? Tak boleh lah. Kenapa? Li'annal hukma ala syai'i, kerana menghukum atas sesuatu itu, au bihi, atau menghukumkan dengannya, far'un an tasawwurihi, itu cabang, furuk daripada mentasawurkannya. Jadi hukum tu furuk daripada lahir, cabang daripada tasawur. Jadi nak hukum tu kena tasawur dulu. Kalau tasawur dah erti dah, maka hukum tak usah cakap bab hukum. Awal-awal kata dah, tak faham dah wajib mustahil arwah akal. Dia kata benda Asy'ariyah ni wajib akal, mustahil akal. Ditolak Quran hadis. Awal-awal salah dah. Mana tu nak gerak tu, langkah pertama tu salah dah. Salah dah. Maka tak usah cakap panjang lah. Okey. Jadi al-hukmu ala syai' far'un an tasawwurihi. Fa aqsamul hukmil aqli, maka pembahagian hukum akal, istimdadu hadzal ilmi, istimdad, sumber, ambilan ilmu ini. Jadi pembahagian hukum akal tu ialah ambilan ilmu ini. Muakidah ni ambil situ sebab ini akan keluar daripada pembahagian wajib mustahil haruh ni. Daripada mana istimdad itu? Min haitsu tasawwuruha, dari segi mentasawurkannya. Mentasawurkan apa? Mentasawurkan hukum akal tu apa? La min haitsu itsbatuha, bukan dari segi mengisbatkan atau menafikan. Bukan. Isbat nafi tu ambil Quran hadis. Kalau kata sifat Tuhan wajib mustahil haruh tu ambil ada Quran hadis. Tapi nak mentasawur hakikat, apa itu wajib, apa itu mustahil, apa itu haruh. Boleh? Faham boleh? Jadi istimdad ilmu dari segi tasawur hakikat wajib mustahil harus. Apa itu wajib, apa mustahil, apa harus. Itu dia. Bukan dari segi mengisbatkannya atau menafikannya. Nak isbat sesuatu, nafi sesuatu itu daripada Quran hadis. Sifat-sifat wajib, hak mustahil, hak nak nafi pada Tuhan. Li'anna dzalika, kerana demikian itu ialah faidatu hadzal ilmi. Faedah ilmu ini, itu faedah kita dapat tahu, mengisbatkan dan menafikan. Wa ma'rifatu istimdadil ilmi, dan mengetahui istimdad faedah. Jadi lepas pada tu tahu hukum akal ni dapat akan faedah ilmu akidah, iaitu kita nak mengisbatkan akidah yang wajib. Dak. Wa ma'rifatu istimdadil ilmi, dan mengetahui istimdad, ambilan ilmu, qabla syuru'i fi, sebelum kita masuk dalam ilmu itu, mimma yatawaqqafu alaihi syuru'u, daripada perkara yang terhentinya asyuru'u ala kamalil basirah, permulaan nak memulakan di atas kamalil basirah, di atas basirah ni di atas suluhan atau pemahaman yang sempurna. Kita tahu ambilan ilmu tu, mengetahui istimdad ilmu, mengetahui istimdad ilmu itu sebelum kita masuk pada ilmu tu sendiri, itu daripada perkara yatawaqqafu alaihi syuru', yang terhenti atasnya permulaan di atas sempurnanya basirah kita, sempurnanya kefahaman, sempurnanya kita punya nazar kita, kefahaman kita kepada ilmu tu. Nampak dah? Jelas tak? Ini pasal apa ni? Ayat-ayat dia. Contoh. Katasawwurihi. Tak? Kah? Betul? Katasawwurihi. Jadi tak ada roh. Katasawwurihi. Tu ada roh. Katasawwurihi, seperti dia mentasawurkan birasmihi, dengan resamnya. Dengan resam ni takrif ni lah. Ta'rif birasmi. Kalau sebut hak takut khusus kan. Ta'rif birasmihi. Seperti dia mentasawurkan ta'rif ilmu tu. Nak tahu, nak belajar ilmu ni. Nak tahu apa ta'rif ilmu tu. Wa tasdiqi bimawdu'iyatihi. Bimawdu'iyati mawdu'ihi. Gitu. Bimawdu'iyati mawdu'i idafah tu. Wa tasdiqi ay wa katasdiqi bimawdu'iyati mawdu'ihi, seperti membenarkan, mengiyakan tentang maudhu'nya maudhu' tu.
Ai kauni mawdu'i mawdu'an. Maudhu' tu kita kata dia panggil fokus ilmu. Fokus. Dia dalam ni dia cerita mengenai mabadi' asyarah. Mabadi' asyarah. Dalam banyak mabadi' asyarah ada benda yang kadang-kadang ia menyempurnakanlah. Waman daral jami'a hadza syarafa. Tak. Siapa yang tahu semua memang lagi elok, tapi ada benda yang mesti fatal, benda yang memang mesti. Antaranya maudhu' kena tahu, ta'rif kena tahu, dan faedah. Tak. Faedah ataupun ghayah. Disebut tak sini. Biasa benda tiga benda itulah faedah dia waktu. Jadi sebab tu sebahagian kita ada sebut 3 atau 4 saja, ada sebut 10, ada sebut 10. Jadi contoh sini dia kata, contoh seorang itu nak tahu tentang suatu ilmu tu, dia tahu tentang rasmil ilm. Tahu tentang had ta'rif ilmu. Wa tasdiqi bi mawdu'iyyati mawdu'ihi. Dan dia membenarkan tentang maudhu'nya, maudhu' ilmu tersebut. Contoh ilmu akidah ni tentang ilahiyat, nubuat dan juga sam'iyat. Tak? Jadi benda tu maudhu' dia. Fiqh pula maudhu' apa? Berkaitan tentang fiqh berkaitan af'al mukallafin contohnya tak. Maka benda itu maudhu'. Maudhu' dia itu kita yakin bahawa perbincangannya tentang ilmu ini ialah itu maudhu'nya. Ai bi anna mawdu'ahu. Dia tafsir lah. Apa maksud tasdiq bi mawdu'iyyati mawdu'ihi? Ai bi anna mawdu'ahu kaza. Bahawa ini maudhu' dia. Ilmu akidah. Ini perbincangannya. Bukan ilmu akidah bincang apa? Bincang bab akhlak. Oh, bukan. Ilmu fiqh bincang bab apa? Bincang bab air. Oh, bukan. Itu maksud kita mengiyakan mawdu'iyah maudhu'nya. Okey. Amma aslu syuru', adapun asal syuru' itu, asal syuru' permulaan itu, fa innahu yatawaqqafu, sesungguhnya dia terhenti, makna berhajat, yatawaqqafu ala tasawwurihi biwajhim ma. Sekarang ni kita bincang syuru' ni apa ni? Ini bincang tentang syuru' secara khas. Adapun syuru', asal syuru', permulaan tu. Permulaan nak kenal ilmu. Jadi apa yang nak cerita ni? Kata orang tu nak belajar apa-apa ilmu, dia nak tahu atas jalan sempurna, dia kena paling kurang tahu ta'rif dia, lepas tu maudhu' dia. Adapun untuk aslu syuru', permulaan nak mula tu, ya fa innahu yatawaqqafu ala tasawwurihi biwajhim ma, maka memada dia dapat tasawurkan pada apa-apa wajah. Makna tahu sikit pun tak apa lah. Tahu faedah pun, tahu ta'rif saja pun tak apa juga. Tapi pengetahuan yang tidak sempurna. Contoh. Kita tak rajin belajar ilmu al-bahthu wal munazarah. Tak rajin belajar ilmu bahthu wal munazarah. Jadi apa yang mendorong kita belajar tu? Kita tahu ya ada ilmu tu cukup dah. Oh, jadi tak aja dengar nak belajar. Itu aslu syuru'. Tapi nak tahu, nak belajar ilmu dengan cara kamalil basirah, bahawa kita ini tentang apa tentang ni, maka kena tahu ta'rif dia, kena tahu maudhu' dia. Faham tak? Adapun aslu syuru' terhajat boleh mana-mana tahu. Oh, ada ilmu nama makulat contohnya. Makulat tu apa? Bukan makulat. Jadi makulat. Jadi benda tak tahu pun, tahu nama. Kadang cukup dah untuk aslu bagi syuru' tu, permulaan untuk tahu, untuk belajar. Okey. Wat tasdiq. Dan juga wat tasdiq bi annahu, mana ni? Mimma yatawaffaqu ala kamalil basirah ka tasawwurihi bi rasmihi wat tasdiqi bi mawdu'iyyati mawdu'ihi wat tasdiqi bi anna lahu faidatun, dan dia mengiyakan bahawa ada baginya faedah. Itu baru. Tu kata 3 ni. Faedah dia, faedah ilmu tu.
barulah dia belajar ilmu ala kamalil basirah. Jadi ala kamalil basirah paling kurang 3 tu lah. Kalau 10 tu lagilah jelas. Jadi faedah. Kalau tidak, buat apa nak pergi belajar? Tak ada faedah. Contoh belajar ilmu apa? Ilmu hak sesak-sesak contohlah. Belajar ilmu martabat apa ni? Ilmu hasanah iman. Tak. Ilmu sifat 20 tapi ikut tulis rajah Allah Muhammad, lukis-lukis gitu. Tak ada faedah. Orang ngajar pun bukan reti pun. Pandang sebut je. Tak ada faedah. Bila gitu, maka kita pun jelaslah bahawa ilmu itu salah. Kita tak akan mulakan untuk belajar. Okay. Wa tasdiq bi anna lahu faedah. Okay. Habis. Kemudian, ini mudah ini. Faidah anna lahu faidatun ma tak? Anna lahu bi anna lahu. Bukan faedah tu faedatan tak? Jadi isi anna muakhar. Bi anna lahu faidatan, isi anna muakhar. Kalau salah tegur kadang baca ni tak perasan. Bi anna lahu faidatan ma. Dia tahu bahawa ada bagi ilmu itu ada apa faidatan ma. Mana-mana faedah. Ni ada faedah gini, tak ada apa. Okey. Ni gini. Amma aslu syuru' fa innahu yatawaqqafu ala tasawwurihi biwajhin ma wa tasdiq. Gitu. Jadi itu atas pada hak ni, hak akhir. Ini juga pada asal syuru'. Asal syuru'. Asal syuru'. Amma aslu syuru' fa innahu yatawaqqafu ala tasawwurihi biwajhin ma wa tasdiq. Jadi asal syuru' ini aslu syuru'. Aslu syuru' fi ilmi memada dengan apa? Pertamanya tasawwuruhu biwajhin ma. Yang kedua ialah tasdiq anna lahu faidatun ma. Ada faedah. Itu aslu syuru'. Maknanya kita tahu nama pun apa biwajhin ma dan tahu ada faedah. Maka mendorong kita mula untuk belajar. Syuru', asli syuru'. Tapi kalau tahu saja, tahu tak faedah. Tu tak guna belajar. Okey. Jadi waktu amma aslu syuru' fa innahu yatawaqqafu ala tasawwurihi biwajhin ma wa tasdiqi yatawaqqafu ala tasdiqi bi anna lahu faidatan ma. Ada faedah walaupun apa-apa faedah. Jadi itu mendorong untuk aslu syuru'. Adapun asy-syuru' ala kamalil basirah. Asy-syuru' ala kamalil basirah berhajat kepada tasawwuru bi rasmihi, takrif dia, wa tasdiq bi mawdu'iyyati mawdu'ihi. Tahu tentang had takrif dia dan tahu tentang maudhu' dia. Itu ala kamalil basirah. Dan lebih pada itu ialah mabadi' asyarah yang kita maklum tu. Okey. Habis. Katanya fahadhil jumalul jumalul madhkuratu al-mustamilatu, dan ini jumlah yang tersebut yang mengandungi ala bayani aqsamil hukmil aqli, atas menerangkan pembahagian hukum akal, min qabili muqaddimatil kitab. Ini termasuk daripada muqaddimah kitab. Jadi perbicaraan tentang pembahagian hukum akal ni dalam kitab Imam Sanusi ni dia dikira muqaddimah kitab. Apa itu muqaddimah kitab? Sebab apa dia akan bezakan ni? Muqaddimah ada dua. Muqaddimah kitab, muqaddimah ilmu. Muqaddimah kitab, muqaddimah ilmu. Apa muqaddimah kitab? Idhiya, kerana muqaddimah kitab tu ibaratun an alfadhin quddimat amamal maqsud. Muqaddimah kitab ialah lafaz-lafaz yang didahulukan di depan maksud penulisan, tujuan penulisan. Lirtibatil lahu biha, kerana berkaitnya maksud itu biha, bi alfah tadi. Maksud kita itu ada kait dengan dia. Wantifa'in biha, dan kerana dia akan
menjadi faham intifa' dengannya, dengan mukadimah tadi. Mendapat manfaat, mendapat kefahaman dengannya, fihi, pada apa nama ni, pada kitab tersebutlah. Lintifa'in biha fihi ay fil maksud. Bukan fi kitab fil maksud. Kerana mendapat manfaat dengan mukadimah itu pada maksud tersebut. Jadi dengan ada mukadimah tersebut, dia akan dapat apa yang dalam maksud daripada kitab tersebut. Itu dinama mukadimah kitab, iaitu alfazun quddimat amamal maksud. Gitulah kita nak ringkas. Lafaz-lafaz, ayat-ayat yang diletakkan pada awal sebelum cerita tentang maksud kitab. Itu mukadimah kitab. Bi khilafi muqaddimatil ilmi. Lain dengan mukadimah ilmu. Mukadimah ilmu tu pengenalan ilmu. Pengenalan ilmu. Kalau kita bahasa kita, pengenalan kitab, pengenalan ilmu. Kadang-kadang pengenalan ilmu itu dijadikan pengenalan kitab. Kadang-kadang pengenalan kitab itu tak ada kaitan pun dengan pengenalan ilmu. Sekadar nak cakap je bahawa apa gitu je lah. Tak ada sebut pengenalan ilmu, tapi pengenalan kitab. Okay. Bi khilafi muqaddimatil ilmi fa innaha ibaratun 'anit ta'rifi. Kerana pengenalan ilmu itu ibaratun 'anit ta'rif wal mawdu' wal ghayah. Ni dia ambil 3 hak utama ni. Ta'rif, mawdu' dan juga ghayah. Jadi biasanya dia tak mukadimah ilmu ni hak 3 ni hak paling penting lah. Apa ta'rif ilmu, apa mawdu' ilmu, apa ghayah dia. Hak bagi 7 tu pun itu lagi molek. Wa man yakun yadri jami'ahan tasar. Tak. Wa ba'duhum fiha 'ala al-ba'd iqtasar wa man yakun yadri jami'ahan tasar. Maka itu dinama muqaddimah ilmu. Perbicaraan tentang ta'rif ilmu, maudhu' fokus ilmu itu, dan juga ghayah, apa matlamat pada ilmu. Nak apa? Maka apa ta'rif dia? Fahiyya. Jadi ini disebut muqaddimah ilmu, iaitu ta'rif, maudhu' dan ghayah itu ansabili al-addi. Kalau ta'rif dia ni ta'rif. Fahiyya ma'anin makhsusatin. Fahiyya ma'anin makhsusatin. Maka dia itu dikira makna yang makhsusah. Wahiyya hadhil umuru thalathah. Iaitu 3 perkara ini. Ta'rif, maudhu' dan ghayah. Okay. Ta'rif, maudhu' dan ghayah. Jadi mukadimah kitab ialah makna-makna yang tertentu yang terdiri daripada 3 ini dan lain-lain lagi lah. Ta'rif, maudhu' dan ghayah. Boleh? Jadi mukadimah fa inna ibaratun 'anit ta'rifi wal maudhu'i wal ghayah. Fahiya ma'anin makhsusah. Maka mukaddimah ilmu itu ialah makna yang khusus. Makna yang khusus. Makna khusus itu ialah 3 perkara ini. Dia menceritakan tentang 3 perkara ini. Itu pada paling kurang lah. Paling kurang. Maka bila faham gitu, antara mukaddimah ilmu, mukaddimah kitab tu apa dia? Wa muqaddimatu al-kitabi, dan mukaddimah kitab itu kama marra, sebagaimana telah lalu, alfazun, lafaz-lafaz. Fayakunu bainahuma at-tabayunu. Tabayunu al-kulliyu. Maka adalah di antara mukaddimah kitab dengan mukaddimah ilmu tu tabayun kulli. Tabayun secara menyeluruh. Ni tabayun ni apa? Tabayun ni alaqah. Alaqah antara mukaddimah kitab dan mukaddimah ilmu. Ada kaitan tak? Tak ada kaitan langsung. Tak ada kaitan langsung. Dengan maksud tabayun kulli tu. Makna berbeza. Mukaddimah ilmu, mukaddimah ilmu. Mukaddimah kitab, mukaddimah kitab. Nampak? Jadi mafhum daripada setiap daripada 2 tu tabayun kulli, perbezaan yang kulli.
Hadza idza nuzira, ini jika diperhatikan ilaihima kepada keduanya, mukadimah kitab dengan mukadimah ilmu itu. Jadi kalau itu mukadimah kita, mukadimah al-kitab dan juga mukadimah al-ilmu. Dia berbeza sungguh, berbezalah. Sebab ini cerita benda lain, ini cerita benda lain, itu maksud beza. Ini cerita benda lain, ini cerita benda lain. Hadza idza nuzira ilaihima min haitsu dzatiha, dari segi zat dia tu. Maknanya dari segi hakikat dia masing-masing. Mukadimah kitab perbicaraannya tentang awal kitab. Mukadimah ilmu tu perbicaraan tentang ilmu. Jadi lainlah perbicaraannya. Fa in nuzira, adapun jika dilihat limadlu li muqaddimatil kitab, kepada madlul. Apa yang dipaham, apa yang ditunjuk oleh muqaddimah kitab, ma'a muqaddimatil ilmi, berserta dengan muqaddimah ilmu, au lidali, ataupun kita lihat kepada dali yang tadi yang ditunjuk, ni benda yang menunjuk. Dali muqaddimatil kitab, penunjuk muqaddimah kitab itu, ma'a muqaddimah ilmu itu, au lidalil muqaddimati al-ilmi ma'a muqaddimatil kitab, beserta muqaddimah kitab, kana bainahuma al-umumu wal khususul mutlaq. Maka di antara muqaddimah ilmu dan muqaddimah kitab tu kaitannya umum khusus mutlaq. Kok mana? Okay. Tadi kalau kita lihat daripada takrif ataupun dari segi muqaddimah kitab apa maksud, mukadimah ilmu tu apa maksud. Adapun kalau tengok kepada apa yang ditunjukkan, apa yang madlu kepada mukadimah. Apa madlu tu makna benda yang ditunjukkan, apa yang dipaham. Ataupun dal itu sendiri, benda yang menunjuk itu sendiri. Kalau kita tengok dari segi dal dan madlu bagi mukadimah ilmu dan mukadimah kitab, maka hubungan antara mukadimah ilmu dan mukadimah kitab umum khusus mutlak. Satu hak besar, umum, satu dalam tu ada yang khusus. Okey, kok mana? Lianna muqaddimatal kitab, kerana muqaddimah kitab tu, kama alimta, sebagaimana kamu telah tahu, alfazun quddimat amamal maksud. Lafaz-lafaz yang didahulukan pada awal maksud penulisan. Sawa'un kanat dalatan ala bayani ta'rif, sama ada dia tu menunjuk di atas menerangkan takrif wal maudhu' wal ghayah, aula ataupun tidak. Mukadimah kitab kan? Mukadimah kitab ni apa dia? Ialah kalimah-kalimah yang diletak pada awal kitab. Umum, sama ada kalimah tersebut menceritakan tentang mukadimah ilmu ataupun tidak. Jadi umum mukadimah kitab itu meliputi perkataan yang diletak awal kitab, sama ada perkataan itu menceritakan tentang mukadimah ilmu ataupun tidak. Nampak? Jadi umum khusus mutlak. Okey. Kadalatan ala bayani ta'rif wal maudhu' wal ghayah. Aula ataupun tidak, maka fayajtami'ani, maka berhimpun keduanya fima idza dallat, jika menunjukkan oleh mukadimah kitab itu ala hadhihi thalathah, atas tiga perkara ni. Kalau mukadimah kitab tu menceritakan tiga perkara ni, maudhu', ghayah dan ta'rif, maka dia itu mukadimah kitab, dia itu mukadimah ilmu. Ma'a taqaddumiha, beserta dia itu terdahulu dia amamal maksud, di depan maksud kitab. Maka berhimpunlah alaqah dia umum khusus mutlak. Muqaddimah al-kitab besar. Lepas tu dalam tu ada muqaddimah al-ilm. Okey. Watan faridu, dan bertunggalan, bersendirian, muqaddimatul kitab fima law dallat ala ghairiha, kalau muqaddimah kitab tu menunjukkan bagi selain daripada muqaddimah ilmu. Cerita tentang apa? Cerita tentang pasal puji Tuhan saja. Nampak tak? Selawat kata Nabi saja. Tak cerita pun pasal ilmu apa. Maka dia itu muqaddimah kitab semata-mata. Ka'ayakula, seperti seumpama dia kata, haitsu aqulu kadza. Ni contohlah muqaddimah kitab yang bukan muqaddimah ilmu. Haitsu aqulu kadza au ushiru ila kadza
fa muradi kadza. Kan setengahnya gitu kan kita. Muqaddimah apa mula? Haitsu aqulu kadza, kalau aku kata begini, ataupun haitsu usyiru ila hadza, kalau aku isyaratkan begini, maka maksud aku begini. Contohlah, dah. Haitsu aqulul asah fa muqabiluhu sahih, wa haitsu aqulu sahih fa muqabiluhu ad-dhaif. Itu bukan cerita pasal ilmu, mukadimah ilmu tu cerita macam apa metodologi hak kitab hak dia akan tulis tu. Hadza huwal masyhur. Inilah pandangan yang masyhur. Antara alaqah antara muqaddimah kitab dan juga muqaddimah ilmu. Wa qala ba'dhum, kata sebahagian mereka, bainahuma al-umum wal khusus wajhi. Antara muqaddimah ilmu, muqaddimah kitab ni umum khusus wajhi. Jadi dia punya alaqah tu bulat-bulat, ia beripun tengah. Nampak? Umum khusus wajhi. Umum khusus wajhi. Yajtami'ani, berhimpun pada mana? Yajtami'ani fima yatawaqqafu alaihi syuru'. Berhimpun pada perkara yang terhenti, berhajat ke atasnya, memulakan sesuatu itu, idza dzukira, bila disebut amamal maksud, di depan maksud. Jadi terhimpun pada benda, pada muqaddimah ilmu yang diletak pada awal kitab, maka dia tu dipanggil muqaddimah ilmu, dia panggil muqaddimah kitab. Titik tengah situ lah. Okey. Wa tanfaridu muqaddimatul ilmi, dan bersendirian muqaddimah ilmu tu, mana ni? Fima betul. Wa tanfaridu muqaddimatul ilmi fima yatawaqqafu alaihi syuru', dan bersendirian muqaddimah ilmu itu, muqaddimah dipanggil muqaddimah ilmu saja, pada perkara yang terhajat, terhentilah atasnya oleh syuru', memulakan, memahami, nak mula ilmu itu. Idza dzukira fil akhiri, jika disebut pada akhir, tak sebut situ. Panggil muqaddimah ilmu, tapi duduk mana? Contoh duduk belakang. Atau duduk tengah, tak kira lah. Jadi maknanya tak mesti duduk depan muqaddimah ilmu. Kalau tulis pun buku boleh jadi tok belakang, tok tu. Wa tanfaridu muqaddimatu al-kitabi fi ma la yatawaqqafu alaihi syuru', dan terasingnya, bersendiriannya muqaddimah kita itu fi ma la yatawaqqafu alaihi syuru', pada perkara yang tidak berhajat ke atasnya oleh nak mula ilmu itu. Jadi tidak cerita tentang bagaimana ilmu tersebut, tak cerita tentang apa yang berkaitan nak syuruk, nak memulakan ilmu tersebut, maka itu dipanggil muqaddimah kitab sajalah. Muqaddimah kitab saja. Idza dzukira amamal maksud, jika disebut pada permulaan maksud, dipanggil muqaddimah kitab saja. Intah. Wa fi tawaqqufi syuru', pada terhentinya syuru'. Tawaqqufi asy-syuru' ala ma dzukira akhiran, pada terhentinya syuru', nak memulakan ilmu, ala ma yuzkaru, apa ma yuzkaru, apa yang disebut akhiran, disebut pada akhir, nazarun, nazarun mubtada muakhar. Wa fi tawaqqufi khabar muqaddam, wa fi tawaqqufi khabar muqaddam, nazarun mubtada muakhar. Dia kata tadi, dia kata pada kaul ketiga ni, kaul yang ketiga ni, kata pada terhentinya syuruk untuk ilmu itu, tapi disebut belakang. Ini nazar, ini kena tilik lagi. Ada ke orang tulis muqaddimah ilmu itu tulis belakang? Muqaddimah ilmu tak depan, tak belakang. Kan kata tak belakang kan. Jadi sebab itu boleh terasingnya semata-mata muqaddimah ilmu saja. Tak berlaku muqaddimah ilmu duduk depan. Nampak tak? Jadi pada terhentinya syuruk di atas apa yang disebut di belakang itu nazar. Boleh dikritik lah. Itu i'tirad dia. Apa jawapannya? Illa, kecualilah kita nak katakan an yuqala ala bu'din. Kecualilah kita nak jawab, tapi jawab ni jauh sikit. Jawapan i'tirad tu jauh. Kita andaian yang jawab apa dia? Illa an yuqala ala sabili bu'din inna sya'nahu an yatawaqqafa alaihi syuru', bahawa
bahawa muqaddimah ilmu ni keadaannya itu terhenti di atasnya syuru' permulaan ilmu. Wa illam yatawaqqaf alaihi hina idzin. Walaupun tidak terhenti di atas perkara itu ketika itu. Nampak? Jadi atas dasar benda muqaddimah ilmu itu, dia itu sya'nuhu an yatawaqqaf. Maknanya benda itu mampu keadaannya, sya'annya, nak faham ilmu, kena tahu muqaddimah ilmu. Tak? Yatawaqqaf syuru' alaihi sya'nuhu an yatawaqqaf. Walaupun sebenarnya tak tawakuf ketika itu pun, tak berhajat pun tak ada masalah. Nampak tak? Jadi adakah mesti bil fa'il? Mesti bil fa'il muqaddimah ilmu itu nak masuk ilmu kena tahu muqaddimah ilmu? Tidak mesti bil fa'il. Kalau gitu sahlah bahawa alaqah itu umum khusus wajhi. Boleh jadi muqaddimah ilmu tak belakang. Tak belakang. Sebab tak belakang maknanya orang mula baca dulu, tak baca kat belakang. Jadi sya'nuhu sahaja. Tapi jawapan tu bu'din lah. Jawab gitu illa an yuqala ala bu'din, boleh nak jawab i'tirad tadi. Kan kata muqaddimah ilmu kan ma yatawaqqafu alaihi syuru'u fil ilmi. Nak tahu benda yang terhenti nak mula start pada ilmu, kena tahu muqaddimah ilmu. Bila nak mula start tak belakang, tak depan. Jadi hak pandangan ketiga kata dia boleh jadi alaqah tu umum khusus wajhi. Umum khusus wajhi. Makna ada muqaddimah ilmu yang tak duduk depan. Dah macam ni nak jawab sebab tu dia kata fi tawaqqufi syuru' ala ma yuzkaru akhiran tu nazar. Kata muqaddimah syuru'. Kenapa boleh harus tak belakang pula? Dia kata kecuali lah kita jawab, tapi jawab pun ala sabili mu'din. Jawapan tu andaian jauh sangat. Kita kena ta'assuf, kena tebang. Tebang cari jawapan. Apa dia? Inna sya'nahu an yatawaqqafa alaihi syuru'. Dia itu keadaannya itu dia membolehkan untuk masuk dalam ilmu itu. Walaupun tidak terhenti untuk masuk ilmu di atasnya. Nampak tak? Maknanya tak mesti nak faham ilmu tu kena baca dia dulu. Maka tak apalah gitu muqaddimah ilmu tak belakang. Wa illam yatawaqqaf alaihi hina idzin. Qauluhu bi taqsimin hukmi aqli. Wallahu a'lam. Faham tak? Faham tu wala la? Zat dah kena mana ya? Sudut dan madlu baru ada kaitan. Dah tak? Benda mudah je. Kaedahnya ada muqaddimah ilmu itu diletak menjadi pendahuluan. Ada pendahuluan itu tak ada kaitan pun muqaddimah ilmu. Sudah je. Hak banyak-banyak bincang tu je pun hak berlakunya. Hak berlaku. Tapi hak tanzir, hak nazarinya bagaimana hak disebut oleh musannif dia. Okey, boleh? Okey. Tak ada soalan, kita berhenti sekejap, kita sambung Syarqawi lagi. Syarqawi apa ni? Ashmawi.